Okay, ada next satu lagi slide cakap yang ni. Yang ni pun panjang juga ni kalau kita nak bahas malam ni. Jadi saya rasa kita ada dua lagi tajuk iaitu wajib pada akal. Yang ni perkara yang kita dah tentang wajib dipanggil dua lah. Iaitu wajib daruri dengan wajib nazari. Baik, apa dia tentang dikatakan tentang tadi hukum wajib pada akal. Dalam wajib tu pula, wajib pada akal tadi, wajib akli tadi ada dua pula, iaitu dipanggil pertama wajib daruri, yang kedua dipanggil wajib nazari. Nazari. Jadi wajib daruri ni iaitu apa yang diterima akal itu tidak perlu difikir atau dibuktikan. Kerana sudah jelas logiknya. Contohnya, macam mana kita nak faham wajib daruri ni? Iaitu apa yang diterima akal tak perlu dia nak fikir ataupun dia nak cuba, dia nak bukti, dia nak proof benda tu. Contohnya, setiap benda mesti ada gerak dan diam. Setiap benda tu. Apa saja pun, dia mesti gerak dan diam. Sebab kalau kita kaji lagi atom tu paling kecil, dia tetap vibrate. Maksudnya tak ada benda yang dia duduk diam. Kadang-kadang dia diam tapi dia vibrate. Atom tu. Setiap benda tu, contohnya kita manusia, ada ketika kita gerak, ada ketika kita diam. Jika tidak gerak berarti ia diam. Jika ia tidak diam berarti ia bergerak. Akal menerima ini tanpa perlu difikirkan atau dicuba. Akal tak fikirlah. Memang macam tu dah. Memang dia jadi dah. Memang macam mandatory dah, memang begitu. Akal dah terima dah perkara ni. Jadi sebab itulah kita tengok pada hukum akal ni, setiap benda ada gerak dan diam. Gerak dan diam sifat benda. Sifat benda adalah baharu. Kita ni benda lah baharu. Kita ni makhluk. Setiap benda makhluk ni ada dua tu, gerak dan diam. Gerak dan diam. Gerak dan diam ni sifat kita. Sifat baharu. Sifat benda adalah baharu. Ni kita ni benda baharu lah. Benda muhdas ni. So ada dua benda tu. So tadi, apa yang kita nak belajar tentang wajib daruri ni, iaitu benda akal tak perlu fikir dah. Kan? Tak perlu fikir dah. Contoh macam gerak dan diam. Dia fikir apa dah? Memang manusia macam itu. Ada ketika dia diam, ada ketika dia gerak. Ni nak faham dari segi wajib daruri. Manakala wajib nazari pula, iaitu apa yang diterima oleh akal setelah berfikir, dibahas, dihuraikan dengan bukti-bukti lalu difahami, diyakini kebenarannya. Yang ni kena ada hujah. Contohnya mempelajari sifat Allah. Nak mengaji tentang sifat al-wujud. Contoh. Kena ada dalil, kena ada hujah. Kena bawa dalil. Lepas tu dia kata i'tiqadu jazimun mutabiqan dalil, mutabiqan i'tiqad yang jazam berbetul dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah an dalil. I'tiqad yang jazam yang berbetul dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah an dalil. Jadi kena bawa akan dalil. Maka contohnya macam ni. Bila kita mempelajari tentang sifat Tuhan, yang pertama contoh. Sifat pertama al-wujud. Apa makna wujud? Ada Allah Ta'ala itu. Macam mana kata ada Allah Ta'ala itu? Baharu alam ini. Mana dalil dia? Allazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yang ni Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang berada di antara keduanya. Maknanya antara langit dengan bumi itu juga ada lagi makhluk-makhluk lain yang Allah jadikan. Dan kesemua itu Allah yang menjadikan, nak bagi menjelaskan bahasanya Allah Ta'ala tu wujud Tuhan yang menjadikan semua tu. Itu contoh. So kita bawa datang hujah. Nak bicara lagi tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi setelah terbukti benar, memang ialah betul Tuhan tu wujud sungguh, maka barulah hukum akal tadi, akal menerima akan Tuhan yang bernama Allah itu. Barulah akal kata apa? Memang betul lah. Kena terimalah Allah itulah Tuhan yang kita kena sembah. So jadi ada dua dalam masalah wajib. Pertama wajib daruri, yang keduanya wajib nazari. Ni saya kita nak bincang je lah. So kita faham yang daruri tadi, yang pertama tak payah bicara, tak payah cari bukti, dah jelas dah. Tak payah cuba-cuba pun, dah jelas. Manakala wajib nazari, kita kena mengaji, kena belajar, kena bahas, kena bertikal lidah lah kata orang. Bertikal lidah, nak faham tentang macam mana, tentang wujudnya Allah Ta'ala ni pada akal kita. Ni panggil hukum akal. Jadi akal ni tadi
Bila kita mengaji, otak kita berfikir ni kita dapat input ilmu ni, otak kita akan serap. Tadi kita dah disebut dah tadi. Apa kerja otak? Menyerap ilmu, simpan ilmu dan keluarkan ilmu tu balik. Maka akal akan olah balik. Malam ni kita dengar pula, oh ada lagi wajib. Wallah wajib. Wajib akli pun jenuh nak faham. Mari pula wajib daruri pula. Ada wajib daruri, wajib nazari lagi. Wajib nazari ni maksud tadi, wajib benda yang kena fikir. Sebab tu dia panggil akal ni adalah suatu sifat yang Allah jadikan yang dengannya boleh memikirkan akan ilmu-ilmu nazariyah. Gitu. Jadi akal ni adalah suatu sifat yang Allah jadikan. Mula-mula kita belajar. Yang Allah jadikan dengan akal itu boleh memikirkan ilmu nazariyah. Apa dia ilmu nazariyah? Yakni ilmu yang kena fikir. Jadi bila datang dekat wajib nazari ni, maknanya bahagian wajib nazari ni kena mengaji, kena bahas, kena fikir. Kena fikir bagi jelas sampai yakin dengan hati memang Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'alil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap yang muhdas. Macam mana kata bersalahan Tuhan? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Kan? Tuhan tu macam kita. Dia wujud dia mana? Sedia, khidam. Kita tak, daripada tiada ada. Kemudian kita ni wujud yang ardi, yang mendatang daripada tak ada dulu. Allah ciptakan kita. Kemudian Allah jadikan kita, hidupkan kita. Kemudian Allah masukkan roh. Kemudian Allah matikan kita. Allah bangkitkan di pada mahsyar besok. Kita, Tuhan kan macam kita. Dia sedia wujud dia. So, wujud sedia tu sejak bila? Wujud sejak azali lagi. Azali ni apa mana? Suatu waktu yang kita tak tahu bila waktu tu. Itu Tuhan. Ni nak hujah. Oh macam tu nak faham. Barulah akal tu boleh terima. Bila dah yakin secara hujah, barulah kita masuk pula peringkat-peringkat lain. Nak naik lagi ke makam yang lebih tinggi lagi. Ni hak mula dulu. Yang awal ni kena faham dulu ilmu ni dulu. Jangan duk gedah lagi, kau suka lagi. Nanti kita mungkin boleh sesat tu kan. Tu kita ambil sesuatu bahagian tu, kita faham sampai kita jelas dan insya-Allah kita boleh pelan-pelan kita masuk. Saya nak masuk sifat 20 tak berani lagi. Tu saya masuk bahagian awal dulu. Maksudnya ilmu tauhid ni awal dia, awal pengajian ni, inilah benda dia. Nak kena akal, ni akal nak guna. Akal kita nak guna nanti ni. Banyak akal nak fikir nanti. Jadi akal nak fikir ni kena ada input ilmu. Otak tu kerja sekali yang kita ni. Otak tu kena terima ilmu. Dia simpan ilmu tu. Dia nak buhlah otak dia tu. Dia simpan. Kemudian dah ada serah ilmu tu, dia akan keluarkan balik bila? Bila ketika akal perlu nak olah balik. Masa ni lah akal akan olah dengan ilmu yang kita ada ni nanti. Maka akal akan olah sehingga kita faham. Namun kita duduk seorang, kita fikir. Betul juga macam ni. Kat situ. Ini peranan akal kita. Akal tu kan didik kita balik. Dengan apa? Dengan syarat akal kita kena bawa masuk syarak pula. Dengan syarak ni lah yang nak kontrol akal supaya akal tu tak pergi tempat lain. Menyeleweng tempat lain pula sekarang. Kalau tak ada syarak. Sebab akal ni pengawal bagi akal pula adalah syarak. So syarak kena duduk sebelah akal tu. Duduk sekali kawal akal tu. Barulah akal tu jadi akal yang waras dan sempurna.